Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel guys. Okay, so untuk video kali ni, setelah sekian lama aku menghilangkan diri, disebabkan kerja sebenarnya, busy kerja sikit. Faham-faham lah kan, waktu-waktu pandemik, PKP ni dan sebagainya. So agak susah juga. So tak apa, aku dapat masa aku sedikit yang aku spendkan ni untuk aku buat video terbaru aku, which is kita kembali ke rancangan, ke segmen seram. Jadi video kali ni aku akan ceritakan cerita ataupun pengalaman seram yang aku alami sendiri sewaktu aku belajar di UiTM Seremban 3. Tanpa kita membuangkan masa lagi, jom kita mulakan dengan cerita seram kita yang pertama. Let's go. Aku merupakan seorang bekas pelajar di UiTM Seremban 3, which is campus tu campus yang baru tau. Campus pada masa aku masuk tu still a few batch je yang dah masuk. Sini-sini pun tak banyak. So kira campus tu campus baru. So aku merupakan pelajar sains sukan, pengurusan sains sukan, dan aku ambil diploma time tu. So cerita dia masa aku belajar ataupun masa aku spesifik dia masa aku duduk kat dia punya asrama. So kat situ ada dua asrama sahaja, asrama perempuan dan asrama lelaki. So kat tengah-tengah tu adalah kantin. Ini adalah asrama lelaki, asrama Bendahara Skudai, tak silap aku nama dia. So kat tengah-tengah ni adalah dia punya medan selera makan, dan kat sini adalah Mayang Serida, tak silap aku. Ini adalah asrama untuk perempuan. So dia memang menghadap sesama sendiri tau. So kat tengah-tengah ni adalah medan. Jadi kejadian dia ni berlaku pada waktu maghrib. Okey, waktu maghrib. Kita ni no bullshit lah, tak ada tipu. Ini memang nyata dan real. Siapa yang tahu kawan-kawan aku di UiTM boleh tanya dia. Memang benda ni adalah kisah benar. Okey, kalau korang nak tahu, aku adalah diploma in Sport Science and Management. Tapi aku sendiri tak minat untuk bersukan. Mesti pelik kan. Orang-orang lain sport science, budak-budak sportman semua memang kuat bersukan, tapi aku tak kuat bersukan. So aku punya rutin adalah aku pergi kelas, aku lunch, aku pergi kelas, aku tidur. Malam baru study, macam tu. So sport activity aku memang jarang gila buat. So seperti biasa, untuk student-student yang lain yang memang aktif sukan ataupun bukan kos sukan sekalipun, diorang akan bersenam, diorang akan jogging, diorang akan main bola, main frisbee waktu-waktu petang. Tapi aku tak. Aku akan tidur ataupun aku tengok Running Man, aku tengok movie. Itu memang rutin aku lah. Pada satu hari ni, aku tidur lepas maghrib, okay? Penat lepas kelas, so aku tidur. Kawan-kawan aku lain semua pergi ke padang untuk bersukan. And kalau korang nak tahu, satu bilik college tu, kita orang ada satu bilik college, satu bilik asrama lah kan. Satu bilik ada 4 katil. So 1, 2, 3, 4. Okay, aku macam ni. 1, 2, 3, 4. Katil menghadap masing-masing lah. So kat belah sini adalah tandas. Tandas sini dia punya balkoni. Untuk menghadap belah jalan ke menghadap belah luar lah. So faham ni dia punya bilik 1, 2, 3, 4 katil. Tepi ni tandas, tepi ni balkoni. And pada waktu tu, yang dalam bilik aku tu, 2 orang turun padang untuk main bola, dan aku dan seorang lagi kawan aku tidur. Okay, so dalam satu bilik tu ada 4 orang, tapi 2 orang pergi bersukan, 2 orang termasuk aku ni tidur. So lepas maghrib tu, bila maghrib tu, azan, tepat je azan tengah bang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku bangun. Okay, aku bangun, aku tengok, time tu mata aku memang kabur-kabur sikit lah, bangun tidur kan. Aku bangun, aku tengok sekeliling aku semua gelap. Sebab lampu tak buka, lampu dalam bilik tak buka. So bilik tu memang gelap lah. Cuma ada balkoni punya pintu terbuka, so ada cahaya-cahaya maghrib tu kan. Dia macam tak terang sangat, tak gelap sangat. So aku bangun Aku bangun dengan azan. Ish, dah azan dah ni.
member aku kat depan ni yang berhadapan dengan aku tu dah tidur. And at the same time, aku bangun je lepas dengar bunyi azan tu. Aku macam tersentak dengan bunyi azan. Aku bangun. At the same time, aku nampak ada satu figure manusia. Okay? Tapi figure manusia ni dia bentuk kawan aku yang katil belah sebelah. Pemilik katil tu punya figure tu ada bentuk macam tu. Dia bangun sama serentak dengan aku bangun. So aku bangun, dia pun bangun. Aku nampak dia bangun, dia lalu depan aku. Aku macam tak adalah suspicious ke, tak adalah rasa pelik ke, sebab bentuk figure tu memang bentuk figure kawan aku. Faham tak? So dia bangun, dia lalu depan aku, dia pergi ke toilet. Dia mengarah ke toilet dan balkon ni lah. So aku pun macam sama-sama aku duduk je main handphone. Lepas tu aku pergi kat dia. Aku pergi kat dia dengan alasan aku nak macam tegur dia lah, malam ni nak keluar mana, makan apa sebagainya. Tapi bila aku pergi kat dia, aku check kat toilet, buka pintu toilet tu tak ada orang. Sebelah pintu toilet aku buka pun tak ada orang. Mungkin dia pergi balkoni kot, sokok ke apa kan. So aku pergilah kat balkoni. Aku pergi kat balkoni, aku tinjau, tak ada orang. Aku terus duduk balik. Aku fikir, cuba proses apa yang aku nampak tadi. Betul, memang sumpah demi Allah, memang figure kawan aku. Okay, aku reveal nama dia. Kat sini nama dia Daniel. Okay, aku nampak bentuk badan Daniel ni memang berlintas depan aku. Dan sebiji, bukan nak cakap dalam bentuk yang seram. Dia bentuk manusia macam biasa, tapi dia lintas depan aku. And then aku pergi cuba cari dia tak ada. Jadi persoalan dia kat sini, siapa yang lalu depan aku sebenarnya? Sampai sekarang aku masih lagi terfikir, adakah bayangan aku sendiri ataupun memang betul-betul mungkin ada something yang meniru bentuk dan gaya tubuh badan kawan aku tu. Tak tahu, Allahualam kan. Aku tak dapat nak identify apa yang aku nampak sebenarnya. Tapi to be sure, bukan benda tu permainan mata ke apa. Memang benda tu jelas gila, babe. Tak tipu. Benda tu memang jelas. Aku bukan buta, aku bukan rabun kan. Tapi tu lah, agak seram lah kat situ. Jadi untuk korang yang ada pengalaman yang sama ataupun ada pencerahan yang lebih arif pasal benda ni ke, boleh komen lah, bagi tahu aku apa yang aku nampak. Mungkin aku fikir macam ni, mungkin ni salah aku kot tidur lepas asar sampai ke maghrib kan. Mungkin lah waktu-waktu tu kan waktu switch dorang, waktu switch kita juga kan. Mungkin aku ternampak serba sedikit apa yang tak sepatutnya aku nampak kan. Jadi itulah kisah pertama. Jom kita terus move on lah untuk cerita yang kedua. Let's go. Apa benda yang kau merepek ni, Dam? Roh yang dah tak ada kau nak panggil buat apa? Kenapa? Jadi cerita kedua ni masih lagi di asrama Bendahara Skudai UiTM Seremban 3. Kali ni terjadinya waktu malam, okey. Waktu malam, masa ni sem berapa aku tak ingat. Tapi waktu tu agak malam, lebih kurang dalam pukul 12 lebih 1 ke 2 macam tu. Obviously lah budak-budak asrama ni bohong lah tidur pukul 10, bohong lah tidur pukul 11 betul. Mesti pukul 12.30 ke atas tu kau masih melalak lagi. Jadi waktu tu aku tengah on call dengan aku punya awek, aku punya ex time tu. So macam biasalah, memang time tu bersepah kot orang on call ke apa semua, call mak ayah, call family, call awek dan sebagainya. So waktu tu aku pun on call lah dengan aku punya ex aku ni kan. Tengah on call macam biasa. Dan masa tu waktu tengah malam tu dan nak pagi tu, aku on call dekat balkoni. Okay, kau nampak tak tadi aku ada cerita pasal layout bilik aku? Katil, sila tandas, hujung sekali balkoni. Okay, so waktu tu aku ingat lagi aku kat tingkat 4 balkoni. Aku tengah on call dengan aku punya awek. Okay, tengah-tengah show on call kan, aku dengar satu suara yang tak sepatutnya aku dengar. Suara dia bunyi mengilai yang sangat, dia tak seram sangat, dia tak merdu sangat. Aku susah nak describekan dia punya
bunyi nilai tu, faham tak? So to be honest, aku tak pernah pun dengar bunyi tu sebelum ni. Mungkin dengar dekat drama, dekat movie kan. So ni first time aku dengar betul-betul kat telinga aku. Okay, so waktu tu aku dengar bunyi tu kuat gila. Bunyi macam orang gelak tapi menangis. Faham tak? Susah aku nak describekan dia punya exactly bunyi dia. Tapi dengar time tu memang jelas gila. Masa aku call tu kan, aku terdengar bunyi nilai tu, aku terus diam. And at the same time, awek aku ni pun diam. Tapi aku macam, mungkin time tu dia punya think positif punya pasal. Aku fikir macam, mungkin asrama perempuan bergelak ke apa ke kan, tak tidur lagi. So aku pun, okay, borak lah macam biasa, borak. Dengar sekali lagi, bunyi tu lagi kuat. Faham tak? Lagi kuat, aku macam dah terdiam. Time tu gagah macu lah kan, tengah on call dengan awik, gagah macu lah, bodoh kan. Tapi dalam hati tu, ya Allah, bunyi apa ni sial. Aku dah macam dengar tak bunyi tu? Dengar? Tak apalah, kita buat bodoh lah. Call. Kali ketiga aku dengar, bunyi tu makin perlahan. Gelak, makin perlahan. Nilai makin perlahan. So, mengikut apa yang aku dengar sebelum ni, orang cakap, kalau bunyi tu dia kuat, dia jauh. Tapi kalau bunyi tu perlahan, dia dekat dengan kita. So time tu aku fikir benda tu, aku dah macam gabra dah. Aku awak tak apalah, nanti saya call balik kan. So aku tutup call, aku masuk ke bilik. Time tu aku dah takut dah. Aku duduk nak distractkan aku punya fikiran ni. Aku terus buka IG, tengok YouTube ke, buat sebagainya, main game. And after kejadian tu, aku search lah kat Google pasal benda-benda mistik dekat UiTM Seremban 3 ni. Dan aku jumpa satu artikel pasal ni. Artikel ni menunjukkan ada satu gambar di mana ada kelibat macam Cik Ponti tengah hinggap di satu koridor. Dan apa yang aku fikir sekarang ni, adakah benda tu adalah benda yang sama yang aku dengar pada waktu malam tu? So siapa-siapa yang tengok aku punya video ni dan juga merupakan penduduk di Seremban 3 ataupun student-student Seremban 3 yang pernah mengalami situasi yang sama, boleh komen. Dan siapa ada cerita lagi best pun boleh share dengan aku kan. Boleh email kat aku, tak ada masalah. Aku dengar cerita lagi lah kat belah-belah asrama perempuan lagi ekstrim. Tapi aku tak sure. Siapa yang ada cerita boleh komen dan boleh email, tak ada masalah. Aku akan ceritakan balik. Okay? Itu adalah serba sedikit lah pengalaman aku yang obviously ketara, yang aku boleh cerita, yang nyata, yang memang bukan sama-sama punya cerita tau. So itulah ada cerita untuk video kali ni. Dan insyaAllah kalau aku ada idea dan cerita lagi yang aku akan share dengan korang, akan keluarlah video terbaru. Okay, so thank you so much untuk korang yang dah tengok, yang dah like, dah subscribe. Thank you so much. Aku really appreciate. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Okay, Assalamualaikum, selamat malam.